Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini sambungan video untuk kita nak belajar balik ataupun revision balik macam mana kita nak buat integration. Okay, as a preparation untuk chapter 3, chapter 4, chapter 5 and chapter 6 untuk EPO 359. Okay, so seperti yang saya tunjuk sebelum ni, okay, untuk integration pertama sekali awak kena tahu sebab kita akan integrate trigonometry punya parameter. Okay, so basically if awak integrate sin, awak akan dapat negative cos. Okay, kalau integrate cos akan dapat sin. Okay, so kalau awak integrate sin ax, okay, terhadap dx, awak akan dapat negative cos ax bahagi dengan a. Okay, kena bahagi apa-apa saja value yang perkali kepada x tadi. Okay, sebab kita integrate terhadap dx. Okay, sama juga kalau awak integrate cos ax terhadap dx, awak akan dapat sin ax over a. Okay, dan bila awak buat integration, dia mesti ada dia punya lower bound and also upper bound. Okay, starting and ending dia punya region dia. Okay, so selepas integrate, kita kena substitute nilai C dan juga nilai B. The next thing yang awak kena tahu ialah trigonometry identity yang awak akan gunakan dekat dalam EPO 359. Okay, so mungkin dalam kalkulus awak dah belajar banyak jenis identity. Okay, tapi untuk EPO 359 mostly awak akan guna hanya 3 sahaja identity. Okay, identity yang pertama yang awak perlu tahu ialah 1 sin squared omega t, atau boleh ditulis sebagai sin omega t squared. Okay, and dia punya identity dia ialah 1/2 darab 1 minus cos 2 omega t. So identity yang kedua ialah sin a plus minus b. Okay, sin a plus minus b, dia punya identity dia ialah sin a cos b plus minus cos a sin b. Okay, untuk identity yang ketiga ialah cos a plus minus b. Okay, so untuk identity yang ni dia sama dengan cos a cos b. Okay, tapi kalau dekat sini dia plus minus, kat sini dia akan jadi minus plus, terbalik sin a sin b. Okay, so kita tengok balik graf sinusoidal ni. Okay, kita tengok balik graf sinusoidal yang ni. Jadi dalam gambar darjah ni kita ada 2 cycle. Okay, kita ada 2 cycle. So yang saya labelkan garis merah ni ialah dia punya paksi kosong dia. Okay, value kosong. Dan dekat sini adalah tanda pada region pi. Okay, dan kat sini
2 pi. Okay, dekat sini kosong lah. Okay. So complete cycle kosong sampai 2 pi. Okay, so sebelum ni dalam video sebelum ni saya dah tunjuk untuk pengiraan dalam EPO 359, especially untuk chapter 3 rectifier. Okay, kita ada banyak jenis circuit rectifier. So apa yang penting dalam banyak circuit tu ialah dia punya average output voltage dan juga RMS output voltage. Okay, yang mana formula dia awak tak boleh hafal sebab dia bergantung kepada bentuk formula. So awak kena keluarkan sendiri formula dia daripada integration yang kita akan belajar nanti. Okay, jadi katakanlah waveform dia bentuk macam ni, clean sinusoidal. Okay, sinusoidal yang tak ada disturbance. So untuk dapatkan dia punya formula untuk average output voltage, okay, kita akan tulis V out average V out average, okay, sama dengan 1 over 2 pi integration, okay. Function ni ialah function untuk sinusoidal ni, okay, function untuk sinusoidal ni, okay. Function ni ialah Vm ataupun Vpeak darab dengan sin omega t terhadap d omega t. Okay, so bila ada integration, dia mesti ada dia punya region dia, starting and also ending. Okay, so macam mana kita nak kelaskan dia punya starting dan juga ending? Jadi dia bergantung kepada dia punya function dia ataupun line equation dia. Okay, line equation dia akan tentukan dia start mana, habis mana. Okay, so kalau kita tengok daripada graf ni, okay, sin omega t ni adalah semua ni. Okay, sin omega t adalah semua line ni. Okay, so disebabkan kita integrate terhadap 1 over 2 pi. Okay, 2 pi ni merujuk pada satu cycle. Okay, dan equation ni juga memenuhi 0 sampai 2 pi. Okay, maknanya 0 sampai pi pun Vm sin omega t, pi sampai 2 pi pun Vm sin omega t. Okay, dia gunakan equation yang sama walaupun awak nampak bentuk yang berbeza. Okay, dia jadi bentuk berbeza sebab kalau awak gantikan sin 90 degree, awak akan dapat 1. Okay, kalau dalam bentuk radian, awak masukkan sin pi per 2, awak akan dapat 1. Dan kalau awak masukkan sin 3 per 2 pi, okay, 3 per 2 pi, awak akan dapat negatif 1. Okay, bermakna dia gunakan line equation yang sama. So kalau kita cuba selesaikan, okay, kita masuk ke region dulu. Kita boleh ambil terus 0 sampai 2 pi. Okay, kalau awak nak buat nak pecah dua, okay, kita integrate 0 sampai pi plus 1 over 2 pi 0 sampai 2 pi pun akan dapat jawapan yang sama. Okay, so kita selesaikan. Okay, disebabkan kita integrate terhadap omega t, jadi Vm ni hanyalah dia punya constant value ataupun sebagai nilai pendarab sahaja. So kita boleh keluarkan Vm over 2 pi. Okay, so integrate sin ni, kita integrate sin 1 omega t, kita akan dapat negatif cos 1 omega t, okay, bahagi dengan 1 lah.
Okay, region dia ialah 2 pi. 0 sampai 2 pi. So kalau kita kembangkan lagi, Vm over 2 pi. Okay, so mula-mula kita gantikan dengan 2 pi dan kita gantikan dengan 0. Jadi untuk gantikan ni, saya suggest untuk awak buat satu kurungan besar supaya tidak keliru dengan negatif nanti cos 2 pi. Okay, untuk ni saya letak 2 bahagi 1. Nanti kalau awak dah biasa, kalau 1 ni tak payah letak bahagi pun tak apa. Okay, dah selesai ganti 2 pi, kita ganti pula dengan 0. Okay, so kalau awak masuk dalam kalkulator, okay, kalau gunakan kalkulator nak masukkan nilai pi ni, make sure mode kalkulator awak dalam mode radian, dalam mode radian. Okay, so bila kita gantikan cos 2 pi, kalau kita masukkan kalkulator, kita akan dapat cos 2 pi ni sama dengan 1, cos kosong pun 1. So basically dia akan jadi Vm over 2 pi. Okay, kita akan dapat negatif 1 minus negatif 1. Okay, so minus 1 minus minus 1, awak akan dapat minus 1 plus 1. So basically dia akan jadi kosong. So average, thus the average output voltage will be equal to 0 volt. Okay, apa-apa yang darab kosong akan dapat kosong. Okay, sebab dia average. Kalau average ni orang kata tu purata kan. So kalau kita tengok dia punya graf ni pun, dia ada bahagian positive value and dia ada bahagian negative value, sebab dia adalah alternating voltage ataupun alternating signal. Okay, jadi bila kita sebut average, kita akan ambil daripada 0 sampai 2 pi, and then awak ada bahagian yang sama besar di sebelah positif dan di sebelah negatif. Okay, sebab tadi kita kira integration 0 sampai 2 pi ni, kita ambil dia punya area dia. Okay, so area atas tambah dengan area bawah, positive area plus dengan negative area, dia overlap dan dia akan dapat kosong lah. Okay, sebab negatif 1 plus 1 tu akan dapat kosong. Okay, next kita akan tengok macam mana kita nak buat integration untuk dapatkan Vout RMS. Okay, so basically demi rumus dia 1 over 2 pi. Okay, darab dengan integration 0 hingga 2 pi, darab dengan line equation dia, iaitu Vm sin omega t squared. Okay, jadi kena ingat balik region ni bergantung kepada line equation, dia start kat mana. Okay, sama macam Vout average tadi lah, kita bergantung pada waveform. So dia start kat 0 dan waveform ni tidak ada gangguan sampailah 2 pi. Okay, jika graf ni dia disturb kat sini, tiba-tiba dia kosong. Okay, jika graf ni tiba-tiba dia jadi kosong kat sini, okay, maknanya kita tak boleh integrate 0 sampai 2 pi terus. Okay, kita boleh integrate 0 sampai point ni saja. Katakan ni point A, kita akan integrate 0 sampai A. Okay, itu kalau dia kosong terus. Kalau kat sini dia jadi kosong, and kat sini dia turun balik. Okay, so kita kena buat
integration kosong sampai A plus integration kosong okay, kalau waveform dia macam ni kosong dia turun ke A, kemudian dekat B ni dia ada balik, so kita kena buat integrate kosong sampai A plus 1/2 pi integration from B sampai 2 pi. Okay, so format dia macam ni lah untuk VRMS. Square root, okay, kena square root 1/2 pi integration ikut region line equation tadi, dan line equation tadi perlu di square kan. Okay, so untuk mudahkan kita punya jalan kira supaya kita tak perlu sentiasa buat square root ni, kita bawa square root ni pergi ke sebelah kiri. Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, bila trigonometri ada kuasa, kita tak boleh direct integrate dia. Okay, bila trigonometri ada power macam ni, kita tak boleh direct integrate dia, so kita kena gunakan identity. Okay, kita keluarkan Vm squared dekat depan ni. Okay, sebab Vm ni hanyalah pendarab kepada sin, dia tak ada kena-mengena dengan omega t. So, dia boleh dikeluarkan sebagai pendarab. Jadi, kita tulis balik kosong sampai 2 pi. Kita tukarkan sin squared omega t kepada dia punya identity, which is 1/2 darab 1 minus cos 2 omega t and then terhadap di omega t. Okay, so kita cuba buat dia punya solution. Vm squared over, okay, so disebabkan 1/2 ni pun sebagai pendarab juga dalam identity ni, kita boleh keluarkan dia ke depan. Okay, so 1/2 dengan depan ni dia akan jadi 1/4 pi. Okay, integration. Okay, bila kita integrate 1 terhadap omega t, kita akan dapat omega t minus, okay, integrate cos, dapat apa? Kita akan dapat sin 2 omega t bahagi dengan 2, sebab kali dekat depan omega t ni ialah 2. Okay, okay, so ini adalah solution dia untuk integration. Okay, next kita perlu gantikan value 2 pi dan juga kosong. Okay, macam saya beritahu sebelum ni, untuk gantikan value upper bound dan lower bound, okay, saya lebih prefer kalau awak buat kurungan supaya dapat asingkan antara dua value tersebut. Okay, 2 kali 2 pi boleh terus letak 4 pi lah. Okay, minus 2 pi tolak, okay, sin 2 kali kosong
kosong bahagi 2. Okey, jika awak tekan kalkulator, sin 1 pi, 2 pi, 3 pi ke 4 pi akan dapat kosong. Okey, sin kosong pun akan dapat kosong. Okey, make sure dalam mode radian lah. Jadi bila kita simplify dia, okey, okey, so dekat bahagian ni saya ada buat silap sikit. Okey, oh, so ini dah betul dah. Okey, ini yang silap. Okey, sepatutnya bila kita ganti kosong, value dia akan jadi kosong lah. Okey, so bila kita simplify, dalam ni kita akan dapat 2 pi sahaja. Okey, dan dia akan dapat Vm squared bahagi dengan 2, sebab pi dengan pi ni kita boleh potong. Okey, and then 2 dengan 4 ni kita boleh simplify lah. 2/4 is equal to 1/2. Okay, so V out RMS squared sama dengan Vm squared bahagi dengan 2. Thus, bila kita bawa balik square root tu squared ni ke belah kanan, V out RMS is equal to square root Vm squared over 2, dan awak akan dapat Vm over square root 2. Okay, so this is how awak dapat rumus VRMS sama dengan V peak bahagi square root 2. Okay, kalau sebelum ni awak cuma guna je tak tahu daripada datang. Okay, so rumus ni datang daripada integration graph sinusoidal. Okay, so untuk bahagian integration latihan yang pertama ni, video sampai sini dulu. Okay, nanti akan disambung kemudian.